iman yang paling ajaib adalah iman umat akhir zaman yang akan datang selepas kewafatan aku ke dunia ini. Iman kita lah yang Nabi paling kagum sekali. Sebab dia kata mereka tak pernah berjumpa dengan aku secara langsung. Kita kenal Nabi Muhammad melalui Quran, melalui hadis, melalui sirah Nabi, melalui lidah alim ulama kita kenal Nabi. Dan dalam mencintai Rasulullah, kata Nabi, ada di antara umat aku di akhir zaman nanti sanggup kalau korbankan mak ayah pun dia sanggup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wa qala ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Wa qala ta'ala waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Wa qala ta'ala yawma ya'ti la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna ma'akum minal muntazirin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah fa kaifa nujaddidu imanana? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam Barisan Ahli Jawatankuasa Surau An-Najahiyah Syekh Sen 19 Shah Alam, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan rahim rahmat yang besar daripada Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan kita semua di kalangan orang yang beriman, di kalangan umat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan hakikat sebenarnya teknologi bukanlah ukuran kayu ukur kepada kehebatan dunia ini, tuan-tuan. Hakikat sebenarnya ulama kata teknologi yang berada di sekeliling kita, yang kita sangka dengan teknologi ini manusia mencapai tahap kemajuan yang tinggi. Dengan teknologi ini kita nampak sebahagian orang boleh pergi ke bulan, boleh pergi ke angkasa. Dengan teknologi juga sebahagian manusia boleh menyelam di lautan yang dalam. Hakikat sebenarnya kalau kita faham, teknologi ini adalah satu simbol menandakan betapa lemahnya manusia. Kenapa manusia buat kapal terbang? Ulama kata itulah bukti manusia ni tak mampu terbang. Sebab itu kita buat kapal terbang. Kenapa kita buat kapal selam? Itu bukti manusia tak mampu nak menyelam di dasar laut yang dalam. Kenapa ada kapal? Kerana itulah tanda kita tak mampu nak berenang untuk perjalanan yang jauh. Kenapa ada kenderaan-kenderaan yang besar-besar, lori, truk dan sebagainya, menunjukkan manusia ni tak mampu nak memikul bebanan yang berat. Hakikat sebenarnya teknologi bukanlah kayu ukur kemuliaan satu orang manusia. Dan kemuliaan satu orang manusia juga ulama kata bukan diukur pada fizikal dan pakaian dia,
Pakaian branded tidak melambangkan kehebatan satu orang manusia. Kenapa tuan-tuan? Binatang-binatang Allah buatkan, semua binatang ni dia ada pakaian seumur hidup dia. Bulu-bulu mereka yang begitu cantik, bulu merak, burung Masya Allah merpati, burung tekukur, masing-masing ada keindahan rich mereka, bulu-bulu mereka. Tapi manusia ni Allah Ta'ala buat satu makhluk yang mana pakaian kita boleh tukar-tukar. Daripada kita kecil, pakaian kita lain. Nanti kita dah tua, pakaian kita lain. Bila kita dah dewasa, pakaian kita lain. Hakikat sebenarnya pakaian tidak melambangkan kemuliaan satu orang manusia. Tetapi hakikat sebenarnya, kemuliaan yang hakiki satu orang manusia adalah pada hati dan anggotanya. Nabi SAW sendiri telah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah SWT tidak pandang rupa paras kamu, sama ada yang putih atau yang hitam, yang lawa atau yang tidak lawa, yang kurus, yang gemuk, yang tinggi, yang cerdik, yang bodoh, yang kaya, yang miskin. Bukan tempat pandangan Allah Ta'ala pada diri satu orang manusia. Walakin yanzur ila qulubikum a'malikum. Pusat pemerhatian Allah, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan kamu membidik lubuk hati manusia ni. Yang tempat Allah pandang adalah lubuk hati manusia, yang mana kemuliaan satu orang manusia dari segi hatinya. Kerana ulama mengatakan dalam banyak-banyak tempat yang mulia di dunia ni, kita tahu Masjidil Haram tempat yang mulia, Masjidil Nabawi tempat yang mulia, Masjidil Aqsa. Tetapi Allah Ta'ala lebih muliakan hati orang beriman. Hati kita semua telah dipilih oleh Allah satu-satunya tempat untuk Allah Ta'ala letakkan kalimah Allah yang begitu agung, illallahu Muhammadur Rasulullah. Kalimah yang kata Nabi, kalau ditimbang 7 petala langit dan bumi, dengan kalimah ini tuan-tuan, nescaya berat. Inilah menjadikan tiap-tiap orang beriman dalam dunia ni adalah golongan yang paling dikasihi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Dengan kalimah ini orang beriman, Masya Allah, bukan sekadar mampu naik ke bulan, tetapi dengan iman ini sebahagian Nabi-Nabi telah naik ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arash Allah, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke alam malakut. Sebahagian daripada Nabi telah sampai ke alam Jabarut berkat keimanan yang ada dalam hati kita semua. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kesedaran betapa bahaganya kalimah dan iman yang ada dalam hati kita ni, terlalu agung, terlalu mahal. Tak boleh dijual beli dengan apa mata benda pun. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, pernah satu kali Nabi SAW mendekati Kaabah, mengangkat tangan, La ilaha illallah. Hari ini kita angkat tangan dengan orang, La ilaha illallah, say La ilaha illallah. Kan, Masya Allah. Nabi dengan Kaabah pun Nabi cakap, La ilaha illallah. Ma atyabaki wa ma atyabari haki. Alangkah eloknya engkau wahai Kaabah ciptaanmu, binaan sangat menarik. Wa ma atyabari haki, alangkah harumnya bau Kaabah, bau Hajarul Aswad, bau Raudah, sangat-sangat mengagumkan kita semua. Tetapi kata Nabi, wal mu'minuna a'zamu hurmatan minki, sedangkan kedudukan orang yang beriman pada Allah, yang yakin pada Allah, yang mengaku Allah sebagai Tuhan, lebih mulia di sisi Allah daripada Kaabah. Hari ini semoga Allah bagi kita kefahaman, kita bukan orang biasa, dan orang Islam, orang beriman di sekeliling kita ini makhluk yang sangat mulia dan sangat hebat, sangat agung dan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Cuma dalam membahas maratibul iman, martabat-martabat keimanan, iman yang ada martabat dia, ada level dia, ada cabang-cabang iman. Nabi SAW menyebut al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman ada 70 cabang lebih. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan level iman paling rendah membuang sesuatu yang menyakiti daripada tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan malu itu adalah sebahagian daripada cabang-cabang iman. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, ulama membahaskan martabat iman yang paling tinggi di kalangan makhluk ini adalah imannya para malaikat. Malaikat pula ada dua kategori, malaikat muqarrabin,
malaikat yang dekat dengan Allah. Macam malaikat Jibril alaihissalam dah tentu iman dia sangat tinggi. Iman malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Masya Allah, malaikat Hamalatul Arsh, malaikat yang memikul arash. Sangat tinggi keimanan mereka. Dan Allah Ta'ala beritahu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua kita beriman pada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Dan malaikat juga beriman pada Allah Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Para malaikat pun beriman pada Allah, dan ulama bersepakat iman para malaikat adalah pada martabat yang tertinggi, sebab mereka tak pernah berada di alam maksiat macam kita ni. Alam kegelapan. Alam mereka alam nurani, alam cahaya. Tak ada sikit pun dorongan untuk mereka melakukan durhaka pada Allah. Dan iblis tak boleh menguasai malaikat di alam malakut. Tetapi tuan-tuan mulia, lebih rendah sikit martabat keimanan kepada Allah Ta'ala ini, imannya para anbiya alaihimus salatu wassalam. Nabi pun ada dua kategori. Nabi ulul azmi lebih tinggi iman mereka, dan nabi-nabi biasa tuan-tuan lebih rendah sedikit kedudukan iman mereka. Tetapi iman para anbiya alaihimus salatu wassalam adalah iman yang tertinggi dan teragung di kalangan manusia, khususnya keimanan Nabi kita Muhammad SAW. Keyakinan dia kepada Allah terlalu tinggi, sehingga pernah datang satu orang Arab Badui hunuskan pedang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, man yamna'uka minni, siapa boleh menghalang aku untuk penggal kepala kamu? Nabi dengan tenang mengatakan Allah. Dengan ucapan Allah tadi jatuh pedang tadi daripada tangan Arab Badui tadi. Nabi ambil pula pedang, tanya pula soalan yang sama kepada Arab Badui tadi, man yamna'uka minni, siapa pula kali ini yang dapat menyelamatkan kamu daripada, Masya Allah, dipancung kepala kamu oleh aku, Masya Allah. Arab Badui tadi kata, saya tak bersedia beriman pada Allah, tapi saya berjanji tak akan ganggu kamu lagi selepas pada hari ini. Nak beritahu kepada kita level iman. Dan selepas daripada para Nabi, bersepakat ulama, level iman yang tertinggi adalah imannya para sahabat, kerana mereka beriman dalam keadaan mereka melihat wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman secara langsung, bersohbah dengan Nabi. Sudah tentu keimanan mereka sangat teguh, sangat utuh, sangat Masya Allah, sehingga Allah Ta'ala mengakui keimanan mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya kalian beriman sebagaimana iman yang telah dicapai oleh para sahabat, berarti kalian telah pun mendapat hidayah daripada Allah. Dan level iman para sahabat pun berbeza-beza. Allah Ta'ala beritahu, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Tak akan sama kedudukan infak satu orang yang berinfak sebelum Fatah Mekah dengan selepas Fatah Mekah. Iman sebelum hijrah dengan iman selepas hijrah. Sebab itu ulama kata, Nabi SAW telah mengatakan kepada kita semua, la tasubbu ashabi, jangan kalian memaki hamun sahabat-sahabatku. Fa innahu, sesungguhnya kalau ada di antara kamu, law anfaqa ahadam minkum mithla uhudin dhahaban, seandainya ada di antara kamu yang berinfak sebesar gunung Uhud, satu bongkah emas sebesar gunung Uhud, nescaya kamu tak akan mampu mengalahkan satu mud, yang satu orang panggil gantang atau satu cupak daripada infaknya para sahabat, wala nasifau, ataupun separuh daripada cupak yang dibelanjakan oleh para sahabat. Ulama mufassirin menafsirkan, ulama muhakkikin menafsirkan, kenapa sahabat Nabi infak sedikit tapi tak mampu ditandingi amalan mereka, kehebatan mereka oleh sekalian para sahabat? Kerana mereka berinfak pada zaman yang sangat susah. Mereka tak ada makanan, tapi mereka masih lagi memberikan sumbangan untuk agama Allah Ta'ala, sekalipun di rumah mereka, anak isteri mereka sangat-sangat memerlukan. Mereka berjuang untuk agama di zaman susah. Sebab itu tuan-tuan, keimanan para sahabat tak akan mampu kita samakan dengan iman kita semua. Sedangkan Allah Ta'ala bagi iman ni tuan-tuan, ya, sahabat Nabi lahir ke dunia belum ada iman, tetapi masuk Islam, mereka telah diuji oleh Allah dengan keimanan yang sangat dahsyat, ujian keimanan. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala,
Kalau kita dengar kisah dia dipukul, diseksa tuan-tuan. Pernah satu masa tuan-tuan, setelah Islam telah mencapai kemenangan, Sayyidina Abu Sufyan datang dalam majlis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Datang duduk dalam majlis Sayyidina Umar, duduk. Sayyidina Umar kata, tuan duduk di mana tempat yang tuan sampai, duduk di sana. Tak payah datang ke depan. Masya Allah. Kenapa? Kita belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita datang dalam majlis ilmu, majlis dah penuh, kita ijlis haitsuma yantahi bihil majlis. Duduklah kamu di tempat mana yang ada ruangan kosong, duduk di situ. Maka Sayyidina Abu Sufyan ni berasa hati. Saya ni adalah duta bagi orang Arab jahiliah dulu, kaum musyrikin. Kalau nak menghantar satu orang utusan, wakil daripada kaum Quraisy, pasti menghantar Sayyidina Abu Sufyan. Tetapi ketika mana Sayyidina Bilal datang, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah perintahkan para sahabat buka jalan untuk penghulu kita nak duduk ni, Masya Allah. Sedangkan Bilal ni bukan orang Arab, dia berkulit hitam, tetapi dimuliakan oleh Sayyidina Umar pada kedudukan tempat duduk yang sangat mulia. Masya Allah, habis majlis, Sayyidina Abu Sufyan datang jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Umar, hari ini engkau telah memalukan aku, menghina aku dengan kehinaan yang sangat hebat. Kau memuliakan orang kulit hitam Sayyidina Bilal, sedangkan aku Sayyidul Quraisy, penghulu Quraisy. Kamu suruh aku duduk di belakang, kamu tak persilakan aku duduk di samping kamu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Sayyidina Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, andai kata Rasulullah SAW hidup pada hari ini pun, Nabi pun akan lakukan benda yang sama sebagaimana aku lakukan. Nabi pun akan suruh kamu duduk di belakang dan mempersilakan Sayyidina Bilal untuk duduk di samping baginda. Kerana sesungguhnya, wahai Abu Sufyan, dengar sini baik-baik, Bilal adalah mahkota di kepala kita semua. Ingat baik sini Abu Sufyan, wallahi, demi Allah, aku dengan engkau mendapat hidayat berkat pengorbanan susah payah Sayyidina Bilal untuk agama. Ketika mana kita sangat kuat menentang Nabi, aku dengan engkau sama-sama menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal lah antara manusia yang terawal yang beriman kepada Nabi. Beriman pada Nabi dengan keimanan yang menyebabkan dia diseksa di malam hari sampai ke pagi. Badan dia luka, badan dia lebam-lebam. Pagi-pagi dibaringkan di atas padang pasir, dipakaikan baju besi, diletakkan batu besar di atas dada dia. Selepas waktu zuhur, leher dia diikat dan ditarik oleh remaja-remaja Quraisy, dipukul, disepak, ditampar oleh mereka ini. Begitulah keadaannya selama belasan tahun Sayyidina Bilal, selama bertahun-tahun, bukan belasan tahun, bertahun-tahun, sehinggalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan Sayyidina Bilal. Wallahi, dengan berkat pengorbanan Bilal lah hari ini kita berdua dapat hidayat, wahai Abu Sufyan. Oleh kerana itu, kamu jangan tanya kepada aku, kenapa aku membezakan layanan kepada kamu dan layanan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Bilal dengan berkat keimanan dia kepada Allah, saat dia sedang berjalan di muka bumi, tapak kaki dia sedang kedengaran berjalan di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, iman ini memuliakan manusia. Agama ini mengangkat darjat manusia. Nabi SAW sewaktu berdakwah, Nabi SAW tidak pernah memandang rendah kepada sesiapa pun, sama ada dia orang Habasyah atau orang Farsi atau orang Rumi atau orang Arabi. Semuanya kata Nabi, la fadla baina Arabiyyin ala ajamin illa fit taqwa. Tak ada perbezaan antara orang Arab dengan orang Ajam, melainkan bezanya kita pada segi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, itu keimanan yang telah diimani oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman setelah mana mereka hidup lama dalam kekufuran pada Allah Ta'ala. Dan kita tengok selalunya, orang yang mendapat iman dengan pengorbanan ni tuan-tuan, berbeza dengan orang yang dapat iman percuma macam kita pada hari ini. Kita hari ini lahir dalam keadaan beriman. Satu sudut ada positif, ada negatif tuan-tuan. Pernah satu masa para tabi'in datang jumpa Sayyidina Miqdad Ibn Al-Aswad. Wahai insan yang bertuah, kata dia, kata tabi'in, wahai mata yang bertuah, wahai mata yang pernah melihat kekasih Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai insan yang telah beriman pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
betapa bertuahnya kamu dapat hidup sezaman dengan Nabi, dapat berkorban bersama dengan Nabi, dapat susah payah untuk agama bersama dengan Nabi, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Miqdad kata pula pada tabi'in, wahai insan yang bertuah, yang lahir selepas mana Nabi SAW telah wafat, yang lahir sebagai orang Islam, kamu jangan sangka kami ni golongan yang sangat bertuah, kerana aku hidup pada satu zaman di mana ramai orang yang telah melihat mukjizat Nabi depan mata kepala, tetapi mereka tetap mati dalam kufur pada Allah Ta'ala. Kita tak tahu kalau kita lahir pada zaman Nabi, sama ada kita di kalangan orang Islam ataupun menjadi musuh Islam, sama ada kita menjadi pendukung Nabi atau penentang Nabi. Tetapi sekurang-kurangnya kita bersyukur pada Allah, kita masuk Islam tanpa sebarang kesusahan. Tetapi tuan-tuan yang mulia, sudah tentu iman yang kita ada pada hari ini bukan sekadar kita cukup mengaku beriman. Allah Ta'ala sendiri tanya kepada kita dalam Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai orang beriman, apakah kamu sangka cukup mengaku beriman sebelum kamu diuji oleh Allah? Sedangkan dalam surah Al-Hujurat, ketika mana seorang Arab Badui mengaku kami telah beriman, ulama kata iman Arab Badui ini bukan calang-calang iman sebenarnya tuan-tuan. Sebab apa? Dia masuk Islam di tangan Nabi. Bukan iman ni iman biasa ni, iman luar biasa dah sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita dalam soal iman ini, iman ni perlu diusahakan, iman ni perlu berkorban untuk dapatkan iman. Iman tak akan dapat, hari ni kita nak iman kita kuat tuan-tuan, iman tak akan dapat dengan angan-angan. Duduk relax-relax, minum teh tarik, makan goreng pisang, lepak-lepak tepi pantai, tepi jalan, di rumah yang mewah ada aircon tuan-tuan, nak mengharapkan dapat iman macam iman para sahabat itu mustahil. Iman kalau sahabat Nabi, ulama kata Allah buat tertib. Insan yang semulia Rasulullah SAW pun disusahkan oleh Allah kerana iman, kerana agama. Andai kata iman ni boleh dapat dengan jalan mudah, nescaya Allah mudahkan iman ni untuk para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah buat sunnatullah. Untuk dapatkan dunia mudah, Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Nabi Ibrahim AS doa pada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, bagi aku satu kerajaan yang tidak ada tolok banding kepada siapa pun selepas daripada aku. Allah Ta'ala bagi terus seluruh kerajaan alam semesta ini pada Nabi Sulaiman AS, bukan Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Tetapi untuk iman tuan-tuan, tak cukup kita minta Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman, Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya. Doa itu cukup indah tuan-tuan. Tetapi sekadar berdoa nak minta iman tuan-tuan, diperkuatkan iman, mustahil tuan-tuan. Maka kita yang lahir di akhir zaman ni tuan-tuan, Allah nak minta kita sedikit pengorbanan. Kalian dah dapat iman percuma. Iman yang ada pada diri kita ni dipanggil iman maujud. Iman sedia ada dalam hati kita. Tetapi iman yang ada pada diri para sahabat, iman matlub, iman yang telah dikehendaki oleh Allah, yang diiktiraf oleh Allah. Dan Allah Ta'ala tanya kepada kita dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka kalian sudah layak masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal kalian belum pernah mengecap sedikit pun pengorbanan susah payah orang terdahulu sebelum kamu. Kita tak pernah rasa kelaparan yang dirasai oleh keluarga Nabi, oleh Siti Fatimah, oleh Hasan dan Husain, kelaparan Sayyidina Ali, kemiskinan para sahabat. Abu Hurairah kata kadang-kala dalam saf solat di belakang Nabi, dua saf sahabat Nabi jatuh tumbang, pingsan kerana terlalu lapar. Tuan-tuan yang mulia, mereka dapat halawatul iman, kemanisan iman. Hari ini kita tanya kenapa kita tak dapat halawatul iman, tak rasa manisnya iman tuan-tuan. Cuba tanya pada diri kita, ada tak rasa manisnya iman di hati kita? Orang yang manisnya iman ni tuan-tuan, Nabi kata ada tanda dia tuan-tuan. Masya Allah, salathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 tanda siapa orang mendapat halawatul iman, kemanisan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
Allah dan Rasul lebih disayangi, dicintai lebih daripada selain daripada kedua-duanya. Hari ini kita tengok, adakah cinta pada anak isteri dalam hati kita lebih, cinta pada pekerjaan lebih, atau cinta pada Allah dan Rasul? Buktinya tuan-tuan, bila azan dilaungkan, ke mana hala tuju kiblat hati kita tuan-tuan? Bersegera nak semayang ke, atau bersegera masih lagi nak selesaikan kita punya cerita sinetron kita dalam TV tuan-tuan? Malu kita dengan Allah nak mengaku orang beriman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan orang yang mendapat halawatul iman, dia tak menyayangi sesiapa pun dalam dunia ni melainkan sayang hanya kerana Allah. Benci pun kerana Allah, bagi pun kerana Allah, tak bagi pun kerana Allah, marah kerana Allah, suka pun kerana Allah. Yang ketiga bagi mu'alaf, an yakraha an ya'uda ilal kufri, dia benci nak kembali kepada agama kufur, sebagaimana kama yakrahu ahadukum ayyulqa finnar, sebagaimana benci seorang kamu untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi tuan-tuan yang mulia, hakikat sebenarnya kalimah dalam hati kita ni sangat-sangat hebat. Kalimah la ilaha illallah yang ada dalam hati orang beriman ni sangat berkuasa. Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala letak kehebatan dalam kalimah ini. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qalaha wa taruddu anhumun niqmata wal azab. Sentiasalah kalimah la ilallah di hati orang beriman ni akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalimah ni boleh tolong kita, bagi syafaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan kalimah la ilaha illallah dalam hati kita ni boleh menolak bala dan azab yang nak turun kepada kita. Tetapi bila kita tengok akhir zaman ini tuan-tuan, bala datang, kita tak boleh tolak bala ni, bertawassul dengan kalimah dalam hati kita ni tak boleh tuan-tuan. Bahkan kita tengok bala demi bala datang. Bala datang bertambah-tambah. Bukan yang ada sedia ada tu hilang, yang ada tu kekal lagi, lepas tu tambah pula bala baru tuan-tuan. Tambahan pula kita sedang berada di akhir zaman, zaman yang sangat menakutkan tuan-tuan. Zaman yang sangat ngeri. Masya Allah, tadi Masya Allah saya baca sepotong hadis, Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, satakunu fitanun tastanziful Arab, akan berlaku satu fitnah yang akan menghabiskan seluruh orang Arab, merosakkan seluruh orang Arab. Allahu Akbar. Saya dengar tu terperanjat saya. Rupanya ada hadis Nabi beritahu golongan yang awalnya dulu merupakan pelopor kepada usaha dakwah, golongan yang dulunya menyebarkan Islam ke seluruh alam, yang dulunya sanggup mengangkat pedang. Khalid Al-Walid dalam peperangan Mu'tah patah 10 bilah pedang dia patah tuan-tuan untuk sebarkan Islam. Tetapi di akhir zaman, golongan yang sama telah meninggalkan pengorbanan untuk agama hanya semata-mata kerana tertarik dengan, Masya Allah, tawaran-tawaran keduniaan, yang hakikat sebenarnya dunia ni telah hampir-hampir kiamat. Maka tuan-tuan yang mulia, dalam keadaan orang Arab yang dulunya mereka ini dimuliakan oleh Allah kerana Nabi lahir di kalangan mereka, agama Islam bermula daripada sana. Di sana letaknya Kaabah, di sana letaknya Masjid Nabawi. Tetapi sebagaimana kata teman saya tuan-tuan Maulana Johari hafizahullah taala, Allah Taala akan sentiasa memuliakan orang Islam selama mana orang Islam meletakkan maksud hidup mereka di depan dan keperluan hidup mereka di belakang. Selagi mana orang Islam letakkan hadaf mereka, target mereka dalam perjuangan hidup mereka ni nak mengislamkan seluruh dunia, selagi mana orang Islam hari ini fikir nak islamkan seluruh alam, nak penuhkan seluruh masjid, nak kembalikan seluruh umat Islam ke pangkuan agama ini tuan-tuan, selagi itu Allah Ta'ala akan berikan pertolongan, kemuliaan demi kemuliaan pada orang Islam, dan tak akan ada satu kekuatan dalam dunia ni, kekuatan musuh yang mampu menentang kekuatan umat Islam. Ketika mana umat Islam berada pada landasannya tuan-tuan, Nabi beritahu dalam hadis, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku dibantu oleh Allah dengan meletakkan rasa gerun dalam hati musuh Islam. Sebulan sebelum bertempur dengan tentera para sahabat, tentera musuh dah rasa dia punya ketakutan dia tuan-tuan.
Ini selama mana orang Islam letakkan maksud hidup mereka dakwah ilallah, nak mendakwahkan kalimah yang ada dalam hati kita ni. Kalimah dalam hati kita ni bukan eksklusif untuk orang Islam, tapi Allah Ta'ala perintahkan kalimah ini perlu disebarkan ke seluruh dunia. Kalau umat Islam tidak menyebarkan kalimah ni, tuan-tuan, apa jadi? Kalau kita ini nak simpan dalam ayat Al-Quran, saya terkejut bila mana Tuan Guru saya Maulana Abdul Kalim Siddiqui, dia kata hari ni apa dosa orang Islam yang menyebabkan Allah Ta'ala hina orang Islam begitu sekali pada hari ni? Apa dosa dia? Dia baca sepotong ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, sesungguhnya mereka-mereka yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinat, kebenaran yang kami, keterangan yang kami turunkan daripada di sisi kami. Di sisi Allah, Allah dah nyatakan keterangan, kebenaran, wal huda, hidayah, jalan-jalan hidayah semua Allah dah tunjuk. Allah dah beritahu melalui lidah Nabi, dan sahabat Nabi telah bertebaran di seluruh dunia. Ulama bersepakat Nabi Muhammad cuma sekali saja menunaikan haji, Hajjatul Wida. Dalam Hajjatul Wida itu ada 124,000 para sahabat Nabi. 10,000 saja yang balik meninggal dunia di kota Mekah dan Madinah. 114,000 sahabat Nabi ini bertebaran ke seluruh dunia untuk menyampaikan kebenaran Islam. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sebelum ini, di zaman sahabat Nabi, kami dah terangkan kepada seluruh manusia. Tak ada orang kafir pun tak tahu tentang Islam ini. Semua disampaikan dengan terang dan nyata oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Siapa yang menyembunyikan kebenaran ini, kebenaran Islam ini, tuan-tuan, the truth, kebenaran agama ini, kita tahu agama ini agama benar, tapi kenapa kita tak berani nak sampaikan? Allah beritahu, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat. Illal ladzina tabu, melainkan orang yang mana setelah mendengar keterangan ini dia bertaubat kepada Allah. Wa aslahu, dan dicuba baiki diri dia, tuan-tuan. Baiki iman dia, baiki yakin dia pada Allah. Satu orang kiai daripada Indonesia, Kiai Uzairan, dia beritahu, sebelum kita dapat hidayat, kita nampak yang berkuasa dalam dunia ni makhluk-makhluk ciptaan Allah, tapi bila kita dapat hidayat, baru kita yakin yang berkuasa hanyalah Allah. Ini kita islahkan iman kita, perbaiki yakin kita pada Allah. Jangan sikit pun keyakinan kita berubah. Hari ini, tuan-tuan, kalau kita tidak usaha atas kalimah dalam hati kita, iman di hati kita ni, tuan-tuan, hakikat sebenarnya iman zaman sahabat Nabi dulu turun naik, ya. Tapi iman umat akhir zaman ni, Nabi beritahu apa? Sayati 'alan nasi zamanun. Nabi SAW beritahu, badiru bil a'mali sab'an, segera buat amal soleh sebelum datang 7 perkara. Badiru bil a'mali fitanan, sebelum datang fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan, berpagi-pagi sebagai seorang mukmin lagi, keluar daripada rumah pagi-pagi itu masih Islam lagi, beriman lagi. Wa yumsi kafiran, balik rumah waktu petang dah tukar agama, tuan-tuan. Mudahnya di akhir zaman tukar agama. Dan dia bangga pula, dia declare pula, saya dah menganut kembali kepada agama nenek moyang saya. Pula dah, tuan-tuan. Terkejut kita. Dia buat declaration. Sebenarnya, tuan-tuan mulia, kesan kalau kita tak buat usaha atas iman di hati kita ni, tuan-tuan, yang pertama, selagi tak usaha atas iman, syirik tak akan hilang daripada hati kita. Syirik ni dosa yang tak diampun oleh Allah. Sebab itu iman ni bukan fardu kifayah, usaha atas iman ni fardu ain. Sehingga syirik semua buang daripada hati kita. Saya yakin, tuan-tuan, orang yang tak yakin pada Allah, dia akan mencari selain daripada Allah untuk jaga diri dia, tuan-tuan. Betul ke tak betul? Nak jaga bisnes dia, nak jaga badan dia bagi lawa, sanggup dia pakai kadang 20 ekor jin kat badan dia. Kenapa, tuan-tuan? Nak bagi nampak cantik, nak bagi nampak seksi, nak bagi nampak itu, bagi suara sedap, bagi itu, bagi ini, tuan-tuan. Bila usaha atas iman, dia Islam, tapi syaitan sedang kontrol dia kerana dia tidak berusaha atas iman. Dia tak yakin pada Allah, dia terpaksa mengambil makhluk selain daripada Allah untuk membantu memperkukuhkan kedudukan dia. Kalau dia tak yakin pada ini pun, kalau dia tak yakin pada syaitan iblis ni, tuan-tuan, dia tak yakin pada bomoh-bomoh, tuan-tuan,
Kadang-kala kalau tak buat usaha atas iman ni, kita sangat susah untuk menghindari syirik yang kecil. Ketika mana sahabat Nabi berbincang-bincang tentang Dajjal, serius sangat cerita tentang Dajjal macam kita sekarang ni lah tuan-tuan. Musim Covid ni semua orang risau ini Dajjal ini WHO ini, kaki tangan Dajjal ini. Kan? Macam-macam lah orang semua sekarang ni tengah risau. Ada yang nak balik kampung, ada yang nak duduk dalam hutan, nak selamatkan iman. Bagus tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, Nabi beritahu ada benda yang lebih berbahaya daripada Dajjal yang aku risau menimpa kamu. Ada benda lebih berat, lebih bahaya daripada Dajjal. Apa dia kata Nabi? Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah. Nabi kata asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, iaitu riak tuan-tuan. Senang ke nak lari pada riak ni tuan-tuan? Cakap betul-betul. Nak ikhlas dalam beribadat tuan-tuan, senang ke tuan-tuan? Syekh Saleh Al-Mughamisi, Imam Masjid Quba, tadi saya tengok dia punya video dia kata, tuan-tuan, salah satu daripada lubang ataupun jalan untuk masukkan iman yang sebenar dalam hati kita, kita kena baca ayat qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah benda yang saksi yang terbesar, yang teragung dalam dunia ni, yang menyaksikan amalan kita ni? Kita hari ni semua ada saksi tuan-tuan. Kita punya amalan hari ni, nanti di hari kiamat, paha belah kiri akan jadi saksi nombor satu untuk cerita rekod kehidupan kita di hadapan Allah. Kaki belah kiri tuan-tuan. Dan yang lain anggota kita, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun, pada hari di mana tangan, kaki, lidah akan menjadi saksi, mengaku semua yang kita buat itu betul belaka tuan-tuan. Semua akan mengaku salah. Di hari akhirat tak ada yang orang boleh kata saya tak mengaku salah. Dekat mahkamah dunia, saya tak mengaku salah. Talk to my lawyer will explain to you. Dia tak reti nak cakap. Ya. Tapi dekat akhirat, tak ada orang tak mengaku salah. Kalau dia tak mengaku, badan dia, telinga dia, lidah dia, kulit dia mengaku depan Allah. Dan saksi yang besar juga yang akan menjadi saksi terhadap amalan kita ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tiap-tiap hari Isnin Khamis Nabi tengok ibadat kita, amalan kita. Allah sebut fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti bila kami datangkan setiap umat ada saksi dia, saksi untuk seluruh umat, semua akan ada saksi, dan aku akan jadikan engkau sebagai saksi untuk seluruh umat daripada Nabi Adam sampai hari kiamat. Nabi Muhammad adalah saksi yang terbesar di kalangan manusia ni tuan-tuan. Agak-agak saksi ini menipu ke tidak tuan-tuan? Nabi Muhammad akan berbohong ke depan Allah tentang kita. Nabi tahu segala benda yang kita buat tuan-tuan. Bukan kerana Nabi tahu benda gaib, Allah khabarkan kepada Nabi, Allah tunjuk kepada Nabi amalan kita setiap minggu tuan-tuan, 2 kali atau 1 hari dalam setiap minggu Allah tunjuk pada Nabi. Tetapi lebih besar daripada saksi Nabi tuan-tuan, Allah tanya pada kita, qul, kata kalau Muhammad tanya pada umat kamu, ayyu syai'in akbaru syahadah, siapakah yang boleh mampu menjadi saksi yang terbesar dalam dunia ini terhadap diri kamu, yang tahu hati kamu, yang tahu ikhlas ke tidak? Nabi-nabi tak tahu kita ikhlas ke tidak, tapi Allah yang tahu. Sebab itu dijawab qulillah, katakanlah Muhammad, saksi terbesar yang menyaksikan hati kamu waktu beribadat kepada Allah, ikhlas atau tidak, riak, wujud takabur ada atau tidak, tuan-tuan, yang jadi saksi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, kalau kita tak usaha atas iman di hati kita, kalimah ni tuan-tuan, kesan yang ketiga. Tadi yang pertama, paling susah nak lari pada syirik. Yang kedua, kalau syirik yang jali kita selamat, kita tak selamat daripada syirik khafi. Kalau kita selamat daripada syirik khafi tuan-tuan, kalau kita tidak buat usaha atas iman, bila iman kita lemah tuan-tuan, iman kita lemah apa jadi? Ada 2 keadaan. Satu orang yang imannya lemah tuan-tuan, yang pertama, iman yang lemah dia akan cari-cari jalan untuk tinggalkan perintah Allah. Contohnya waktu semayang sekarang tuan-tuan, kita dalam kereta jam tuan-tuan. Orang yang beriman pada Allah, waktu dah nak habis, air wuduk tak ada, dia akan tayamum, dia akan semayang walaupun dalam kereta.
Orang yang beriman, dia akan mencari jalan untuk melaksanakan perintah Allah walau dalam keadaan yang sangat darurat. Tapi orang yang lemah iman, dia akan mencari alasan, sekecil-kecil alasan yang tak diterima akal untuk dia melepaskan diri dia daripada perintah Allah Ta'ala. Kadang kita tanya, bang tak solat bang? Tak, maaf ustaz, seluar saya kotor. Tadi saya tertengok satu TikTok tuan-tuan, minta maaf dalam jam lama sangat. Perempuan Kedah ya, orang Kedah perempuan tu. Dia solek-solek muka dia tuan-tuan nak kahwin. Tunggu calon suami dia, masya-Allah. Kak dia tanya, "Hang tak semayang ke?" "Saya tak boleh semayang kak, make up saya ni RM400." Masya-Allah. Orang lelaki dia cari alasan tak nak semayang dengan cara kata seluar dia kotor. Orang perempuan dia tak nak semayang, dia kata make up dia ni kalau dia wudu habislah make up dia. Kan? Kesan daripada iman yang lemah. Yang kedua tuan-tuan, peringkat global. Kalau iman orang Islam di peringkat global dia lemah tuan-tuan, ulama kata ketika mana orang Islam diuji macam sekarang ni zaman Covid ni tuan-tuan, kalau kita fikir balik-balik tuan-tuan, orang Islam ni kita ada tempat yang terbaik untuk memohon doa pada Allah. Kaabah ni tuan-tuan dijamin oleh Nabi yang tak pernah berbohong. Nabi beritahu di sekeliling Kaabah ni banyak tempat-tempat yang mustajab doa. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tahu. Ada di kalangan tuan-tuan ni pun mutawif pun. Cerita kat orang ini tempat mustajab doa Hajarul Aswad, semua orang berebut nak pergi doa kat situ. Bertumbuk-tumbuk kita. Kan? Orang perempuan pun pergi. Multazam, tempat bergantungnya semua orang Islam bergayut dekat situ. Hijir Ismail, Makam Ibrahim, Mizab, kita ada Rukunul Yamani, bahkan seluruh kawasan dalam Masjidil Haram semuanya mustajab doa. Tetapi ketika mana umat Islam tidak usaha atas hakikat kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan, iman mereka lemah. Waktu diuji macam musim Covid sekarang ni, umat Islam tinggalkan Baitullah, tinggalkan Masjid Nabawi, dan mereka minta tolong pada orang bukan Islam untuk selesaikan masalah mereka. Kenapa ini berlaku? Zaman sahabat Nabi tak pernah berlaku musibah melainkan masjidlah tempat penyelesaian mereka. Solat hajatlah tempat mereka. Solat istisqa, mereka akan minta hujan pada Allah. Kalau kita ni pula hujan dah terlebih, kena minta Allah perlahankan hujan pula. Kan? Allahu Akbar. Daripada Pahang tadi pukul 3 saya tolak tuan-tuan. Saya minta maaf banyak pada orang sini. Pukul 3 dah tolaknya awal lah tu. Kalau saya ni selalu daripada Pahang biasa pukul 4 petang bertolak, sempat lagi. Tapi kadang-kadang kawan-kawan cakap, "Ustaz, lain kali jangan buat lagi lah. Kalau boleh jangan bertolak pukul 4, terburu-buru sangat." Tapi pukul 3 tenang dah patutnya. Tapi memang jam daripada sana lagi. Hujan, kita tak mampu, tak berani nak bawa laju-laju tuan-tuan. Tengok kereta pun banyak yang terbabas tadi. Jadi Allah telah takdir malam ni kuliah Isyak, masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kesan bila umat Islam tidak usaha atas kalimah ini. Hari ini kita ingat, sembahyang je ada usahanya, puasa je ada usahanya, zakat ada usahanya, haji ada usahanya. Tapi kita ingat kalimah ni cukup mengucap saja. Kita tak perlu mendakwahkan orang lain kepada kalimah ini. Kita tak rasa orang bukan Islam boleh tuntut kita di hari kiamat kalau kita tidak melaksanakan perintah ini. Dan kita tidak mendakwahkan kalimah ini, kita boleh dilaknat oleh Allah dan Rasul. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Melainkan mereka yang bertaubat dan dicuba baiki kesilapan dia, dan selepas daripada itu diterangkan kepada rakan-rakan non-muslim, ini agama yang benar, ini kalimah yang hak, kehidupan kita ni kehidupan yang hakiki. Ceritakan tasawur Islam yang benar kepada orang bukan Islam, sama ada diterima atau tidak. Tetapi tuan-tuan, kita telah terlepas daripada tanggungjawab kita. Inilah beza iman kita dengan iman para sahabat. Sahabat Nabi dulu 13 tahun hanya bercerita tentang kalimah ni pada orang kawan-kawan. Ajak member-member, ajak kawan-kawan, ajak pakcik, ajak makcik. Dan itulah kerja Nabi, tawarkan sampai dekat Abu Talib nak meninggal dunia pun masih tawarkan kalimah ini. Budak Yahudi nak meninggal dunia pun Nabi kata ucaplah la ilaha illallah. Budak Yahudi tu tengok muka Nabi, tengok muka ayah dia. Mana satu aku nak ikut. Anak ayah dia cakap, Ati' Abul Qasim. Dengar cakap Abul Qasim ni, mengucaplah kalimah syahadah. Alhamdulillah.
Keluar Nabi daripada rumah Yahudi tadi, fasurriya biwajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceriakan wajah Nabi ni, happy sangat. Alhamdulillahilladzi anqadha ahadan min ummati minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan seorang di kalangan umat aku daripada api neraka. Tuan-tuan yang mulia, sebab itu hari ni kita tak rasa hakikat iman ni, hakikat kalimah ni, kerana kita tak pernah ajak orang masuk Islam. Tak pernah susah payah jumpa orang, pujuk orang, saya I love you very much. We were, masya-Allah, kita best friend forever. Kita rapat, saya sayang awak, awak baik, tolonglah masuk Islam, aku nak bersama dengan kau dalam syurga nanti. Pujuk dia, cakap elok, tak boleh ke? Ini janji daripada Allah, perjanjian daripada Allah. Allah Ta'ala tidak pernah ingkar. Kita datang ke dunia untuk beriman pada Allah, untuk mengucap kalimah syahadah. Annahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, Allah haramkan syurga untuk dia. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, hari ni ulama kata peluang untuk kita bina iman ni tuan-tuan, Allah suruh kita bina iman sampai satu tahap nanti. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbik. Pada saat ketika mana datang sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Bila datang tanda-tanda kiamat, dah dekat dah ni tuan-tuan. Bila tuan-tuan tengok kondisi negara Arab Saudi sekarang ni tuan-tuan, saya tak nak aibkan mereka, saya tak nak cerita keburukan-keburukan mereka. Saya duduk di Saudi 3 bulan tuan-tuan. Baru ni musim PKP tuan-tuan, macam-macam pembaharuan-pembaharuan yang datang, dan kita tak boleh nak marah pun dia orang, sebab ini skrip yang Allah Ta'ala telah aturkan. Nabi pun dah khabar. Kalau Nabi beritahu, lepas tu dia orang buat molek pula tuan-tuan, tak betul lah Nabi ni. Apa yang dia orang buat tu membenarkan apa yang Nabi sampaikan 1400 tahun dulu. Wailul lil Arab lil ajali qad iqtarab. Celakalah bagi orang Arab bagi tempoh kejatuhan mereka dalam masa yang sangat dekat. Nabi kata pada orang Madinah, aku nampak fitnah sedang turun di celah-celah rumah kamu ni, di celah atap rumah kamu orang Madinah. Dajjal memang tak boleh masuk Madinah tuan-tuan, tetapi dia boleh hantar kuncu-kuncu dia. Baru ni saya jumpa satu orang sahabat kita, masya-Allah, engineer, arkitek di Madinah tuan-tuan, orang Malaysia tuan-tuan. Dia kata projek sebelah Masjid Nabawi ni sekitar 2000 hektar tanahnya tuan-tuan, akan dibangun sebuah perkampungan untuk seluruh warga dalam dunia ni. Nak jadikan Madinah sebagai rumah kedua, boleh dia duduk di sana tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni di akhir zaman ni tuan-tuan, suasana iman, bi'ah imaniyah ni, suasana iman ni semakin lama semakin hilang. Sedangkan Allah namakan Madinah itu walladzina tabawwa'u daral iman. Darul iman, negeri iman tu adalah Madinah. Dan itulah bumi dakwah. Bila mana orang sana iklankan diharamkan jemaah tabligh tuan-tuan, saya cuma terfikir satu benda je tuan-tuan. Dulu bumi inilah bumi dakwah. Bumi Mekah Madinah ni asal usul dakwah tu bermula daripada sana. Tapi teruknya akhir zaman, apabila kerja-kerja dakwah pun diharamkan oleh orang yang mendiami di bumi dakwah ni tuan-tuan. Itulah keadaan umat akhir zaman, sangat kritikal. Tapi kita tak boleh nak lari, sebab ini ketentuan Allah, ini takdir Allah. Kita tak boleh nak lawan takdir Allah. Tapi bagaimana kita sekarang ni nak selamatkan iman kita, anak isteri kita, keturunan kita di masa akan datang. Nak harap pergi Mekah Madinah dulu, kita kalau kita nak suruh budak baiki diri tuan-tuan, ada budak ni nakal sangat, mak dia kata tak apalah ustaz, saya bawa anak saya pergi Mekah lah, insya-Allah, mudah-mudahan pergi umrah ni dia insaf, masya-Allah. Tapi bila kita pergi Mekah tuan-tuan, tawaf habis 7 pusingan, tak ada nak berdoa beria depan Kaabah dah kena halau tuan-tuan. Mana nak dapat feel? Kita pergi depan masjid, depan Raudah, depan makam Nabi, masa tu tak ada orang pun, kita seorang je masuk. Roh. Ya Allah Syekh, sporting lah sikit kan, kita datang jauh-jauh ni. Tak ada pergi. Mana tak sempat nak ambil feel, tak sempat nak keluarkan air mata, tak sempat nak bercerita apa-apa dengan Nabi tuan-tuan. Susahnya sekarang ni nak dapat suasana iman tuan-tuan.
Cuma hari ni kita rakyat Malaysia ni bertuah tuan-tuan. Saya tak tahu nak cakap apalah, ini anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Satu negara yang mana kita ni Islamnya lambat. Kita ni masuk Islam lambat, dapat hidayat kita orang Malaysia ni kerana kita jauh tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah kita tengok satu-satunya kerajaan dalam dunia yang sangat sporting dalam dakwah ni tuan-tuan, mengizinkan seluas-luasnya kerja dakwah ni jalankan. Ini malam ni kita berkumpul tuan-tuan. Setengah-setengah negara tak boleh ceramah ni tuan-tuan. Tak boleh ada aktiviti ceramah. Saya terfikir bertahun-tahun rakyat macam mana nak dapat ilmu, macam mana mengaji di masjid pun tak boleh, madrasah pun tak boleh, pondok pun tak boleh, kan, ribat-ribat pun tak boleh. Tapi inilah satu ketentuan daripada Allah Ta'ala, menunjukkan Islam ni akan hilang daripada muka bumi ni satu hari nanti. Waliyazubillah. Kita tak nak. Tapi Nabi dah beritahu, satu hari nanti agama Islam ni, ilmu agama ni akan hilang daripada muka bumi ni. Sehingga akan datang satu malam di mana tak ada siapa lagi yang menghafal Quran. Allah cabut Al-Quran daripada dada-dada para hafiz Al-Quran. Tak ada lagi orang alim di muka bumi ni tuan-tuan. Kita terbayang kalau kita selamat, macam mana anak cucu kita tuan-tuan. Sebab itulah sekarang masa ni, yauma ya'ti ba'du ayat rabbik, sebelum datangnya tanda-tanda yang Allah telah nyatakan, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Pada hari itu iman sebesar mana pun pada Allah tidak lagi diterima oleh Allah. Saat matahari dah terbit daripada sebelah barat, berimanlah pada Allah. Saat datang Dajjal, berimanlah pada Allah. Saat datangnya Dabbatul Ard, berimanlah pada Allah. Iman pada Allah pada hari itu sudah tidak berguna. Sebab itulah hari ini tuan-tuan kita sangat takut. Dan bila dalam menafsirkan ayat berpagi-pagi dalam keadaan beriman, berpetang-petang dalam keadaan kufur, ulama bagi tahu kenapa orang Islam mudah sangat tukar iman waktu itu. Dia kata khaufan wa tama'an. Sebab dia sama ada takut. Ketakutan boleh menyebabkan satu orang tinggalkan Islam. Takut miskin, takut dibunuh, takut di itu diancam, takut di itu, akhirnya sanggup tinggalkan agama. Yang kedua, tamak. Tamak pada kekayaan. Harta dunia ni tuan-tuan, Allahu Akbar, bahayanya cinta dunia ni tuan-tuan. Bila masuk dalam hati orang Islam, dia membutakan mata kita ni tuan-tuan, membutakan hati kita. Sebab itulah hari ni tuan-tuan, akhir zaman ini banyak kawan-kawan cerita tentang persiapan akhir zaman. Ada orang kata kita kena manah ustaz. Betul, alhamdulillah, panah kita pun kena belajar. Dalam Al-Quran, dalam hadis pun Allah Ta'ala suruh kita, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu sedia menghadapi kemungkinan di masa akan datang, setakat mana kekuatan yang kamu mampu, silakan. Sediakan persiapan, Masya Allah. Sediakan payung sebelum hujan. Tapi cerita lebih-lebih pun tak boleh tuan-tuan. Faham-faham je lah. Memanah tuan-tuan, Allahu Akbar. Berenang tuan-tuan, berkuda tuan-tuan, belajar martial art tuan-tuan. Ajar anak isteri kita berdikari. Tuan guru saya pesan, awid nafsaka bil khusyunah. Latih diri kamu hidup dalam keadaan kasar, dalam keadaan jangan mewah-mewah sangat. Fa inna ni'mata la tadum, kata dia, kerana nikmat ini tak kekal lama. Kemewahan yang kita ada pada hari ini, rakyat Malaysia ni, kita tak berdoa lah pada Allah. Kita diuji dengan susah payah, dengan kemiskinan, kelaparan. Kita berdoa kalau boleh biar kita senang makmur selama-lamanya. Tapi nikmat ini tak ada jaminan. Sebab itu tuan-tuan, dalam banyak-banyak persiapan kita nak menghadapi cabaran akhir zaman, fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Fitnah yang menyebabkan, kata Nabi, tada'ul halimu hairan, menyebabkan orang yang bijak-bijak ni pun keheranan, bingung nak buat macam mana sekarang ni. Bingung dah. Nak selesaikan masalah macam mana, memang bingung. Hari ni orang perli je lah boleh. Perli nak bila masjid ni nak rapat tuan-tuan. Kan? Perli je lah bolehnya. Tapi nak cakap pun tak ada guna pun. Kan? Memang tak boleh nak cakap pun. Kalau cakap pun tak ada siapa nak dengar. Tapi kurang-kurang itulah tanda kita ni, kita menyatakan keimanan kita, ketidaksetujuan kita dengan benda yang bercanggah dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, jadi iman inilah persediaan yang paling besar. Sebab nanti di akhir zaman tuan-tuan, orang Islam ni dalam menghadapi cabaran dia,
Dan kita cakap menghadapi musuh, nanti orang kata kita apa pula menghadapi kemungkinan di masa akan datang. Bukan fizikal yang menentukan kejayaan. Sejarah telah membuktikan kan, tadi saya pun tengok satu orang syekh, dia menerangkan satu masa kerajaan Romawi ni, dia buat kajian kenapa kita ni kalah dengan para sahabat ni. Jadi kita kena tangkap seorang di kalangan mereka, nak cek apa rahsia yang ada pada dia orang Islam zaman dulu. Sebab dari segi persiapan lahiriah ni, sahabat Nabi sentiasa terkebelakang. Pedang pun tak berapa nak tajam. Berapa bilah pedang je adanya di kalangan sahabat Nabi. Yang ada kuda dalam peperangan Badar cuma 2 ekor kuda. Yang lain naik unta. Unta pula kongsi 3 orang satu unta. Orang belah musuh pula tuan-tuan, dengan perlengkapan, dengan baju perang yang cukup, dengan penari-penari pula siap kan, penari perempuan nak bagi semangat. Bahkan Abu Jahal dah bawa penari perempuan untuk meraihkan kemenangan malam tu, malam Badar tu. Rupanya malam pagi tu dia kena bunuh tuan-tuan. Jadi akhirnya tuan-tuan, orang bukan Islam ni bingung bila didapati orang Islam ni, dia buat kajian, dia kata ada beberapa rahsia kemenangan orang Islam ni. Yang pertama dia kata kenapa orang Islam menang. Yang pertama dia kata kerana orang Islam bersama mereka, dengan mereka, di belakang mereka ada Allah, sedangkan kita orang bukan Islam tak ada Allah. Betul tak tuan-tuan? Allah bersama dengan sahabat Nabi. Siapa mampu berperang dengan Allah? Kan? Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Saat Nabi memanah, Allah kata bukan kamu yang memanah, tapi Allah yang panah. Dan Allah Ta'ala offer pada Nabi, ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Kamu nak berapa order? Nak 5,000 malaikat, nak 3,000 malaikat, nak 1,000 malaikat, nak berapa malaikat? Khabar musawwimin, siap dengan perlengkapan. Ini kehebatan orang Islam zaman dulu menghadapi musuh. Tentera material, tentera madiyah menentang tentera rohaniah tuan-tuan. Sebab itu hari ini orang Islam kena jaga amalan. Selalu dipesan pada tuan-tuan, jaga sembahyang tahajud di akhir zaman ni. Jangan tinggal sembahyang tahajud. Itulah rahsia kekuatan kita. Yang kedua tuan-tuan, jangan tinggal solat awabin selepas maghrib. Inilah tuan-tuan, walaupun tak ada hadis, tetapi pengalaman saya lah, pengalaman kita tak boleh dijadikan hujah pun. Tapi pengalaman saya, kalau hari sembahyang solat awabin 6 rakaat, rasa-rasanya kita ni dijaga oleh Allah daripada dosa dan maksiat ni sepanjang hari tuan-tuan. Kan? Sembahyang awabin ni memanglah sebagian orang kata dia ni hadis dhaif. Siapa yang menunaikan 6 rakaat selepas sembahyang sunat ba'da maghrib tanpa berbicara dengan sesiapa pun, maka dia menunaikan 6 rakaat, maka Allah telah kurniakan pahala ibadah selama 12 tahun kepada dia. Hari-hari boleh dapat pahala ibadah 12 tahun. Tapi tuan-tuan boleh berapa orang yang buat? Hari ini berapa banyak hubungan kita dengan Quran? Kita semua bercita-cita ni, ramai nak jadi tentera Imam Mahdi ni. Tapi tengoklah amalan kita tuan-tuan. Tengoklah sembahyang tahajud kita. Tengoklah berapa juzuk Quran satu hari kita baca. Sembahyang tahajud beres ke tidak? Doa kita, zikir kita, tawajuh kita pada Allah. Dan yang kedua, kata tentera musuh ni tuan-tuan, kami buat kajian, sahabat Nabi ni mereka rahib di tengah malam, dan di siang hari mereka adalah penunggang-penunggang kuda. Ruhbanun bilail wa fursanun binhar. Mereka ni rahib di tengah malam, dan mereka di pemacu kuda di siang hari. Dan yang ketiga paling besar sekali, sahabat Nabi ni dalam mereka menentang musuh mereka, mereka tak pernah melakukan dosa dan maksiat pada Allah. Hari ni kita nak jadi tentera Imam Mahdi tapi dosa banyak tuan-tuan. Kita masih sayang dengan dosa-dosa kita. Bukan nak ajak tuan-tuan perang ni ya, tapi cuba kita berangan tuan-tuan. Semua orang berangan nak jadi tentera Imam Mahdi tuan-tuan. Tapi bila tiba waktunya tuan-tuan, bila tiba waktunya nanti 1/3 akan lari daripada medan pertempuran itu. Yang tak bina iman, yang tak yakin pada Allah Ta'ala, nampak musuh ramai lagi, dan taubat mereka tak akan diterima sampai hari kiamat. Golongan yang kedua akan berperang dan gugur syahid di jalan Allah. Ini janji Allah dan Rasul.
Kita tak nak cerita pun kena cerita. Ini babul fitan wal malahib. Kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, Muslim, kitab Syiah tuan-tuan, mesti kita lalui kitab fitan wal malahib. Fitnah-fitnah yang akan berlaku dan peperangan-peperangan yang Nabi dah ceritakan pada kita tuan-tuan. Nak percaya pun kita akan melalui, tak percaya pun kita akan melalui. Zaman ni dah dekat sangat tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan, Masya Allah, Nabi siapa dikatakan sahabat-sahabat ni sama sekali tidak melakukan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ni Masya Allah di akhir zaman nanti 1/3 lagi tuan-tuan, Allah Taala akan terimakan kemenangan Islam di tangan mereka tuan-tuan. Masya Allah, yang mana mereka ni ada di antara mereka yang mana iman mereka terlalu tinggi di sisi Allah Taala. Sebab itu ulama kata beza iman sahabat dengan iman kita ni, kadang-kadang Nabi buat perbandingan. Kan? Tuba liman amanabi wa yarani maratan, bertuahlah orang yang beriman pada aku, tengok aku. Nabi kata sekali bertuah. Tuba liman amanabi wa lam yarani sab'a mirarin, berbahagialah umat yang beriman pada aku, tak sempat tengok aku 7 kali bahagia, kata Nabi. Dan Nabi SAW tanya pada para sahabat, tahukah kamu iman siapa yang paling menakjubkan saya? Sahabat Nabi tanya, Allah, cakap Allah, Rasulullah alam, Allah dan Rasul saja yang lebih mengetahui. Dijawab oleh Nabi SAW, iman yang paling ajaib adalah iman umat akhir zaman yang akan datang selepas kewafatan aku ke dunia ini. Iman kita lah yang Nabi paling kagum sekali. Sebab dia kata mereka tak pernah berjumpa dengan aku secara langsung. Kita kenal Nabi Muhammad melalui Quran, melalui hadis, melalui sirah Nabi, melalui lidah alim ulama kita kenal Nabi. Dan dalam mencintai Rasulullah, kata Nabi, ada di antara umat aku di akhir zaman nanti sanggup kalau korbankan mak ayah pun dia sanggup demi nak dapat peluang untuk melihat wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, mudah-mudahanlah Allah bagi cinta ni pada kita. Mudah-mudahan Allah bagi iman sebegini dalam hati kita. Iman yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman yang dapat menyelamatkan kita, keluarga kita daripada segala fitnah akhir zaman. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, hari ini tak ada jaminan anak ustaz, anak ulama, anak tuan imam, keturunan orang baik-baik tuan-tuan, akhir zaman wallahi tak ada jaminan tuan-tuan. Banyak kita tengok hari ini, banyak yang tewas, banyak yang gagal tuan-tuan. Tapi kita tak boleh buat apa. Kita hanya mampu menyelamatkan orang yang kita mampu selamatkan. Hakikat sebenarnya yang menyelamatkan mereka adalah Allah Ta'ala. Masya Allah, hari ini seumpama bahtera Nabi Nuh AS yang ada pada hari ini, bahtera Nabi Nuh. Siapa yang mampu naik atas bahtera Nabi Nuh, naiklah dengan segera. Bahtera keimanan, bahtera takwa, bahtera penyelamat ini tuan-tuan hanya satu tuan-tuan di akhir zaman. Siapa mampu naik, naiklah. Pada hari berlakunya banjir pada zaman Nabi Nuh AS, Nabi Nuh ajak anak lelaki dia, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anak lelaki kesayanganku. Ya bunayya ni bahasa paling lembut sekali. Wahai anak anda kesayangan, irkab ma'ana, naiklah dengan kita orang. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu join orang-orang kafir. Anak dia sombong tuan-tuan. Di akhir zaman ni kadang-kadang kita ajak, tapi ada kawan-kawan kita dia tak nampak lagi tuan-tuan. Selalunya orang dapat hidayat ni, selalu saya cakap kalau nak tackle orang, kita tengok dua keadaan. Satu, dia memang tengah susah sangat. Orang macam ni insya-Allah kita boleh ambil terus tuan-tuan. Ambil terus, bawa ke masjid, bawa ke tempat-tempat untuk kita tarbiyah dia tuan-tuan, sebab dia dalam keadaan memerlukan. Tapi ada di antara umat sekarang ni yang tengah seronok, tengah kaya, tengah senang, tengah sihat, tengah happy, tak ada masalah apa-apa. Orang macam ni ada yang dapat hidayah tuan-tuan di musim akhir zaman ni, tapi selalunya dia kata dia belum bersedia lagi. Cara kita ni tuan-tuan, nak selamatkan iman kita, kita kena selamatkan orang lain. Sebab itu ketika mana ditanya pada satu orang syekh di akhir zaman ini, kita dengar Nabi kata, sataftariqu ummati ila salatin wa sab'una firqatan wa sab'ina firqatan. Umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk neraka.
illa wahidah, melainkan rombongan yang satu, golongan yang satu. Maka ulama hari ni, ada sebagai ulama kata yang satu tu kami lah. Semua orang kata kita kami. Geng ni kata kami, geng ni kata kami. Pada semua ahlu sunnah wal jamaah ni semua adalah yang satu itu. Dia bukan kira golongan mana. Semua ahlu sunnah wal jamaah ni di bawah payung yang sama, insya-Allah taala. Tetapi ciri-ciri orang yang akan tergolong di kalangan yang satu itu adalah golongan yang berfikir untuk selamatkan 72 golongan yang sedang berada dalam kesesatan itu. Tengok orang ni, Masya Allah, dia menganut ajaran sesat ni, macam mana nak tarik dia ke jalan Allah. Itulah ciri-ciri orang yang akan terselamat daripada fitnah akhir zaman ni, tuan-tuan. Hakikat sebenarnya bukan senang. Nabi kata fitnah akhir zaman ni kaqita'im minal lail muslim, sama macam pekatnya malam ni. Macam mana tuan-tuan tengok gelap malam ni kan? Kalau tak ada lampu, tak ada cahaya, tuan-tuan, tak ada cahaya iman, tak ada lampu iman di dada, tak boleh nak suluh, tak boleh nak beza antara hak dengan batil. Dan ulama kata siapa yang tidak berusaha atas iman ni, tuan-tuan, apa keburukan dia? Allah bagi dua penyakit pada dia, tuan-tuan. Yang pertama penyakit haiwaniyah, penyakit kebinatangan, tuan-tuan. Diturun daripada martabat insaniah ni, daripada seorang manusia turun sampai ke tahap menjadi haiwan, tuan-tuan. Inilah kalau kita ni tinggalkan iman ni, tinggalkan usaha atas iman, tinggalkan agama. Sebab tu hari ni, tuan-tuan, selalu saya cakap dengan kawan-kawan, hati manusia ni ajaib, tuan-tuan. Allah Ta'ala buat banyak ruangan dalam hati kita ni, tuan-tuan. Satu ruangan untuk anak. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita, kalau kita kahwin lama tapi sampai sekarang tak dapat anak, dah dekat kita dah umur tua, tuan-tuan, ada makna dah kehidupan kita, tuan-tuan. Kita pasti akan rasa kesunyian. Ambillah anak angkat, tak akan sama untuk dengan anak betul, tuan-tuan. Betul ke tak betul, tuan-tuan? Dalam hati manusia juga ada ruangan untuk isteri, tuan-tuan. Andai kata hari ni Allah ambil isteri kita, waliyazubillah, atau suami kita, maka ada ke siapa boleh ganti suami nak tidur dengan kita, tuan-tuan? Tak ada. Bagilah siapa pun, tak akan sama, sebab dia bukan isteri kan? Layanan dia bukan boleh layan macam mana isteri layan kita. Sama juga, tuan-tuan, dalam hati manusia ni, tuan-tuan, ada satu ruangan untuk Allah. Dan ada ke sesiapa selain daripada Allah boleh ganti tempat Allah dalam hati seorang beriman. Sebab itu, tuan-tuan, selagi kita tak dapat Allah dalam kehidupan kita, kita akan kehilangan segala-galanya. Kita akan rasa sunyi, kosong. Ya Allah, aku ni dah ada segala-gala kekayaan yang aku nak, kejayaan yang manusia nampak kita berjaya, tapi kita sendiri merasakan diri kita ni sunyi, kosong, hampa. Rasa kehidupan kita ni tak ada makna. Kita mencari-cari terkial-kial di mana silapnya. Rupanya kita tak ada Allah je dalam hidup kita, tuan-tuan. Sebab itu jadi kosong. Sebab itulah hari ni, tuan-tuan, kita kena tolong kawan-kawan kita di luar sana. 72 golongan itu kita selamatkan. Kita ajak mereka ni untuk membina iman, membina kekuatan iman, supaya kita semua masuk dalam bahtera iman ni, tuan-tuan. Supaya jangan jadi macam anak Nabi Nuh. Bila dia ajak masuk, dia kata, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan panjat gunung yang tinggi yang dapat menyelamatkan saya daripada air. Ayah dia cakap apa? Qala la 'asimal yaum. Hari ni tak ada siapa pun boleh selamat. Hari ni tak ada siapa boleh selamat daripada fitnah akhir zaman ni, tuan-tuan. Fitnah yang melanda dunia macam mana banjir Nabi Nuh AS. Rasa-rasa kita boleh berenang, boleh bertahan kalau kita seorang-seorang, tak berjemaah, tuan-tuan. Seorang-seorang kita, tuan-tuan. Dulu masa musim PKP, kita pernah rasa duduk seorang-seorang, Masya Allah. Zaman itu akan datang. Zaman uzlah akan datang. Zaman di mana Nabi pesan dekat Sayyidina Abdullah bin Umar, tak salah saya, Nabi pesan, alzim baitak, lazimkan duduk dalam rumah kamu. Nabi pesan 4-5 pesanan. Wa amlik alika lisanak, dan tahan lidah kamu, jangan komen apa-apa pada zaman fitnah nanti akan datang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kan,
Wa khudh ma ta'rif. Kamu ambil maklumat-maklumat yang kamu tahu, kamu amalkan. Wada' ma apa? Wada' ma tunkir, dan tinggalkan apa yang kamu mungkir, yang kamu rasa pelik-pelik tu tinggalkan. Ambil benda yang boleh menguntungkan, tinggalkan benda yang kita ingkar, tuan-tuan. Kan? Dan Nabi SAW beritahu, wa alaika bi khassati nafsik wada' ankal awam. Kamu jaga diri kamu, keluarga kamu, iman kamu, amal kamu, takwa kamu, dan tinggalkan orang awam. Tapi semua orang cakap dah tiba ke zaman tu, zaman kita uzlah, tinggalkan masjid, tinggalkan semua orang ramai ni. Ulama kata belum tiba selagi mana dakwah kita ni masih lagi didengari oleh orang. Ada lagi orang nak dengar, masya-Allah. Kan? Saya ni datang daripada Jerantut, ada orang juga orang nak dengar kuliah saya, alhamdulillah tuan-tuan. Sampai satu hari nanti kalau dah tak ada orang nak dengar, masa saya tengah sibuk-sibuk, saya jumpa kawan saya Maulana Johari. Dia kata, saya sibuk sangat sekarang ni Maulana. Maulana Johari cakap kat saya, dia kata sementara orang tengah nak kat kita ni, kau pergilah, dia kata. Esok time orang dah tak nak kat kita, nanti kita duduk di rumah kita, insya-Allah. Kan? Jadi tuan-tuan, insya-Allah benda yang Nabi cerita pasti akan berlaku. Jadi kan itu persediaan kita, mental, fizikal kita, keimanan kita. Sebab saya tengok, saya baca-baca dalam kitab hadis, tuan-tuan, kemenangan umat akhir zaman nanti adalah keyakinan mereka yang tinggi pada Allah Ta'ala. Sampai Nabi gambarkan nanti orang Islam akan cuba menakluki sebuah kota, dan 4 hari cuba tawan kota tu, tak dapat-dapat. Sehingga ada di antara tentera Islam yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapan tadi. Kota tu orang panggil apa ni, qila' ni, qil'ah ni orang panggil apa, fort, apa ni, apa bahasa Melayu, kubu. Kubu tu runtuh sebelah kanan. Dia ucap la ilaha illallah, runtuh lagi sebelah kiri. La ilaha illallah, runtuh lagi. Masa akhirnya pada kali yang keempat, orang Islam dah boleh menyerbu masuk ke dalam, masya-Allah, tempat musuh tadi, tuan-tuan. Nak beritahu kepada kita, kekuatan kita pada hari itu bukan pada tubuh badan yang kuat, yang sadar, tuan-tuan. Kemahiran tertentu itu kita cuba buat, tetapi di akhir zaman hakikat sebenarnya kekuatan imanlah, hubungan kita dengan Allah lah. Macam mana sahabat Nabi, tuan-tuan, apa beza kita dengan sahabat Nabi? Sahabat Nabi tahu bila nak tarik pertolongan Allah daripada langit, tuan-tuan. Kan? Pernah dalam satu peperangan, panah musuh dah datang, panglima ni tak suruh lagi buat apa-apa. Dia kata tunggu dulu, tunggu sekejap. Sahabat Nabi kata dah, boleh ke dah sekarang? Ini panah datang. Tunggu. Sekarang baru kita ni. Panah. Bersama dengan panah mereka itu ada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ketua ni, panglima perang di zaman Nabi ni, dia dah mahir, dia dah nampak bila detik pertolongan daripada Allah akan datang. Nak menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya para sahabat Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala pilih kita bersama dengan mereka, Masya Allah, dibangkitkan bersama dengan mereka. Dan Nabi beritahu, al-amilu bimithli ma antum alaih, orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat di akhir zaman ini, Masya Allah, Allah nak bagi pahala, lahum ajru khamsina rajulan minhum, Allah bagi pahala 50 orang para sahabat kepada mereka ini. Masya Allah, terperanjat para sahabat. Hadis ini hadis sahih, tuan-tuan, riwayat yang sahih, sanad yang banyak yang menyokong hadis ini, dan sanadnya kuat, tuan-tuan. Nabi beritahu orang yang berpegang teguh di akhir zaman, mengikuti jejak langkah para sahabat, Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka pahala 50 orang para sahabat dan sahabiah, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama malam ini menyuntik sedikit semangat kepada kita, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Doakan pula kami lepas ni nak balik semula ke Pahang ni. Datang balik hari je, tuan-tuan. Mudah-mudahan diselamatkan perjalanan pergi dan balik. Sekian daripada saya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.